Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah atau Bapak Ibu ada di tempat-tempat yang lain. Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Pada minggu hari ini kita kembali bersama-sama mau melakukan ibadah online. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan akan firman Tuhan itu agar dapat menjadi bagian di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-33 ayat yang ke-32. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Ada seorang bapak yang ketika dia datang ke gereja, dia adalah seorang yang sangat rajin ke gereja. Ketika dia ada di dalam rumah Tuhan, dia mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Dia menyanyi, dia memuji Tuhan, dia bersukacita seperti pujian yang ada. Saudara-saudara, tetapi ketika dia pulang, menjumpai keluarganya, istri, anak, atau orang-orang yang ada di dalam rumahnya, mereka sangat ketakutan ketika berjumpa dengan bapak ini. Karena bapak ini seorang yang sadis, seorang yang gampang tersulut kemarahannya. Bapak Ibu saudara-saudara, sang istri ini seringkali mengatakan kepada sang pendeta, "Tolong Pak Pendeta, suamiku ini kalau di gereja sangat luar biasa seperti malaikat. Tapi kalau sampai di rumah tidak seperti malaikat, seperti iblis." Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, hari-hari ini kita hidup di tengah-tengah satu kesulitan, satu penderitaan akibat COVID-19 ini. Saudara-saudara, tetapi marilah kembali saudara-saudara, kita mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Tetapi bukan hanya kita mendengar, bukan hanya kita menyiapkan firman Tuhan itu untuk kita resapi dan kita dengarkan, tapi jauh daripada itu saudara-saudara, mari kita belajar melakukan firman Tuhan itu. Apa yang kita sudah dengar, kita simpan dalam hati, dan Roh Kudus membantu menolong kita, mengingatkan pada waktu kita menjalani hari-hari hidup kita dengan firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan dengar. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, siapkan hatimu untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman itulah yang akan menguatkan dan mengubah hidup kita. Selamat menikmati, selamat beribadah di dalam ibadah online GKI Bungur. Tuhan memberkati. Say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has
亲爱的弟兄姐妹们，早上好，大家平安。我们感谢上帝，有机会在这里聚集在一起崇拜。虽然有全球新冠肺炎疫情病毒，我们仍然有机会从网络在个人的家一起聚会，一起赞美，一起聆听上帝的话。好，现在先默祷。好，现在请大家站立，我们要唱圣教诗歌，你真伟大。我每逢寂寞观看你搜索着一切奇妙大故，看见星宿，又听到隆隆雷声，你的大功遍满了宇宙中。我灵歌唱，赞美我救赎主，你真伟大，何等伟大！我灵歌唱，赞美我救赎主，你真伟大，何等伟大！当我想到上主润滑的儿子将是生命，就几乎不理会，主在世界甘愿背我的重担，流血牺牲，为了赦免我罪。我赞美我救赎主，你真伟大，何等伟大！我灵歌唱，赞美我救赎主，你真伟大，何等伟大！你真伟大。真伟大，何等伟大！我们的帮助是依靠造天地之耶和华的名，他守诚实，是慈爱，直到万代。愿恩惠平安从我们的父上帝，并主耶稣基督归于我们。阿门。请坐。诗理经文是从诗篇37篇第5节、第7节。圣经这样说：当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成你。你当默然倚靠耶和华，耐心等候他。好，请大家站立，我们要唱圣教诗歌，伟在为王。
快来拥戴为王，神高在宝座上，平安乐去传遍诸天和所有的军饷，心爱我心同唱，颂他救恩滔滔，欢呼为历史的主，且求万岁无疆，快来拥戴为王，神高至真神旨，跟他的人快乐拥戴，与他一世人知，尘世千万忧伤，一切请他清偿，因他决心担不住泪，心神的相你。好，现在我们要进入祷告。慈悲的阿爸父，我们来到你面前，我们要来感恩，因为我们是不配的，我们都是迷失的羔羊。感谢你成为我们的牧者，使我们能够平安无事度过每天的生活，能够跟随你，使我们不迷失方向。也感谢你的独生爱子担当我们的罪，吸引我们能相信你，在基督里得着救恩。主啊，今天是分别为圣的日子，特别的时候，你把你的安息、平安、恩典赐给我们，使我们在生活当中不怕世界一切的恐惧，一切的疾病。虽然我们不知明天如何，但是我却相信你，仰望你，依靠你，因为你是创造宇宙的上帝，你必定扶持我们，带领我们度过2020年，带领我们走一路。主啊，求你的灵与我们同在，求你赐我们一颗敬畏的心，让我们有一颗敬重的心敬拜你，有谦卑的心聆听你的话，透过你的仆人对我们每个人说话。求你垂听我们的祷告，我们将祈求赞美是奉主耶稣基督的名求，阿们。请坐。好，现在我们要继续唱圣教诗歌164首，靠主膀臂。我与主相交，心里满喜欢，依靠主耶稣永远膀臂，何等大福祉，何等大平安，依靠主耶稣永远膀臂，依靠坚固保守，危险无力，依靠主耶稣永远膀臂，满心大希望，心持立刻路，依靠主耶稣永远膀臂，每日见他光照耀我前途，依靠主耶稣永远膀臂，依靠坚固保守，无限无力，依靠主耶稣永远膀臂，依靠坚固保守，无限无力，依靠主耶稣永远膀臂。好，现在我们要听上帝的话，请大家安静，我把时间交给罗淑珍牧师。弟兄姐妹们早安。
Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. 我们感谢上帝，今天能够在线上我们敬拜上帝。 Puji syukur pagi ini kita dapat kembali berkumpul bersama untuk beribadah kepada Tuhan. 今天所要分享的题目是倚靠和祷告。 Renungan kita pagi ini bertema adalah bersandar dan berdoa. 起初，上帝创造天地宇宙万物的时候， Pada awalnya Tuhan Allah menciptakan semesta alam. 每一样东西上帝都看作是好的， Semua yang ada di semesta alam adalah baik. 没有一个是坏的，没有一个是不好的。 Tidak ada yang buruk, tidak ada yang tidak baik. 以赛亚先知告诉我们，创造诸天的耶和华，制造全大地的上帝，他创造坚定大地，并非使地荒凉，是要给人居住。 Yesaya memberitahukan kepada kita, beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, dialah Allah, yang membentuk bumi dan yang menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan hanya kosong tetapi ada seisinya untuk didiami oleh umat manusia. 上帝创造天地，就是要给人居住。 Tuhan menciptakan semesta alam adalah untuk didiami umat manusia. 我们要感谢上帝， Kita harus bersyukur kepada Allah. 他对我们是那么的慈爱， Dia begitu kasihnya kepada kita. 一切都为我们安排妥当。 Semuanya sudah diatur sedemikian baik. 他创造宇宙万物是那么的美好， Semua yang diciptakannya adalah baik. 好让我们人类能够安心的居住， Sehingga kita umat manusia dapat dengan tenang untuk menempatinya. 而且很喜乐的来享受上帝所创造的这个世 Juga 界。 dengan sukacita menikmati ciptaan daripada Tuhan. 但是现在我们看这个世界变成怎么样的呢？ Tapi kita lihat bagaimana keadaan dunia pada saat ini berubah. 自从罪进入了这个世界， Setelah dunia ini berbuat dosa, 一切所有的都改变了， semuanya berubah. 本来是美好的变成败坏的， Pada awalnya baik, sekarang menjadi buruk. 本来是上帝给我们居住的这个地方， Pada awalnya Tuhan memberikan kita satu tempat untuk mendiami, 但是现在我们觉得住的不舒服、不安全。 tetapi saat ini kita merasa tidak nyaman, tidak aman. 这个世界成为一个多灾多难的世界。 Dunia ini yang kita tempati menjadi dunia yang penuh dengan kesusahan, dengan bencana. 以前不论是水灾，或者是火灾，或者是海啸， Pada saat dulu bukannya hanya banjir, kebakaran, gempa bumi, 但是我们看，不论怎么样，灾难就发生在一个地方、一个国家。 bencana itu hanya terjadi di dalam satu kota, satu negara. 但是今天我们看却是不一样。 Tapi saat ini kita melihat semuanya tidak sama. 这个新冠肺炎病毒实在是完全不一样。 Masa pandemi COVID-19 ini adalah sungguh-sungguh tidak sama. 人家以为这又发生在中国的武汉， Orang-orang mengira wabah ini hanya terjadi di Wuhan, China, 还有它周围的这个地方。 juga di sekitar kota Wuhan. 哪里想到这个病毒能够蔓延到其他的国家， Tidak menyangka bahwa pandemi ini akan menyebar ke beberapa negara. 而且这个病毒越来越猖狂， Juga virus ini semakin dahsyat. 没有办法来控制， Tidak ada cara untuk mencegahnya. 而且蔓延的速度非常的快， Juga jumlahnya itu semakin bertambah terus. 才几个月的时间就蔓延到216个国家， Pada saat beberapa bulan saja sudah menyebar sampai ke 216 negara. 而且被感染的人是659万人， Yang tertular sudah menjadi 6.590.000 orang. 那么死亡的人呢就38.8千人。 Yang meninggal adalah sudah mencapai 388.000. 不可否认的，我们看现在的科技非常的厉害。 Kita juga melihat bagaimana saintis sekarang ini begitu maju. 发明了很多很多的东西，而且是不断的更新， Banyak menciptakan sesuatu yang baru dan juga semakin diperbaharui. 是一个高科技的时代。 Yaitu zaman teknologi. 人能够到天空，而且穿越到外天空， Manusia dapat mencapai angkasa dan juga mencapai di luar angkasa. 而且能够钻洞钻到地底下，
juga dapat mengebor sampai ke kedalaman bumi, 而且能够潜入到深海里面。 juga dapat menyelam sampai ke dalam kedalaman lautan. 但是对于这个云型的这个病毒， Tetapi mengenai wabah ini, 他们实在是束手无策， mereka tidak dapat mencegahnya. 不知道怎么样来预防它，怎么样来阻止它。 Bagaimana mencegahnya, bagaimana mengatasinya. 所以呢，整个世界就纷乱了。 Oleh sebab itu dunia menjadi kacau. 我们有没有想过为什么会这样呢？ Apakah kita tidak terpikir bagaimana ini bisa terjadi? 从来没有发生过这样的事情。 Dulu tidak pernah terjadi hal yang seperti ini. 天灾人祸只有限定于一个地方， Hanya terjadi di satu tempat, 没有影响到整个的世界。 tidak berdampak sampai ke seluruh dunia. 这个事情是不是跟上帝的刑罚有关系呢？ Apakah hal ini ada hubungannya dengan hukuman dari Tuhan? 人类实在是太骄傲了， Umat manusia terlalu sombong, 以为自己是那么的厉害，不需要上帝。 mengira sangat baik, tidak memerlukan Tuhan Yesus. 还问上帝是谁？ Dan juga bertanya, Tuhan Yesus itu siapa? 上帝在哪里？我看不见他。 Tuhan Yesus di mana? Saya tidak melihatnya. 是不是上帝借助这个病毒来提醒我们，来刑罚我们呢？ Apakah melalui penyakit pandemi ini, apakah Tuhan Yesus menghukum kita? 我们应当认罪悔改，来跪向他。 Kita harus bertobat, memohon kepada Tuhan. 在旧约时代有好多个例子，就上帝借助这个灾难来刑罚以色列人。 Di zaman perjanjian lama, bagaimana Allah itu kita lihat banyak kisah bagaimana Tuhan Yesus menghukum dengan tulah-tulah ini. 我们看这个挪亚时代， Kita lihat pada zaman Nuh, 在那个时候，世界在上帝的面前实在是败坏了。 pada saat itu Allah melihat semua yang ada itu menjadi rusak. 上帝就用洪水来刑罚他们。 Oleh sebab itu Allah menghukum mereka dengan air bah. 所以呢，地上所有的蟹肉还有货物呢，全部都死了。 Oleh sebab itu semua yang ada di muka bumi semuanya mati. 那么亚伯拉罕的时代， Pada saat zaman Abraham, 我们看，因为俄摩拉跟索多玛的罪恶， kita lihat Sodom dan Gomora yang sudah berbuat dosa. 上帝就从天上留下这个硫磺以及火， Lalu Tuhan menurunkan hujan, belerang, dan api. 使那些城市平原所有的居民都被毁坏了。 Dan ditunggang-balikannya lah kota-kota itu dan juga lembah Yordan dan semua penduduk kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. 后来我们再看这个摩西跟亚伦时代， Lalu kita melihat pada masa Musa dan Harun, 有一个人叫做可拉的， ada seorang yang bernama Korah. 他就召集一些人组织一个可拉党派。 Dia mengumpulkan beberapa orang membentuk satu kumpulan Korah. 他们不遵守上帝的命令，他们在那里攻击亚伦跟摩西， Mereka tidak taat dengan Allah, mereka melawan Musa dan Harun. 上帝就刑罚他们， Lalu Allah menghukum mereka. 地就开了口， Bumi terbelah, 把他们和他们的家眷全部就吞进去了。 lalu menelan semua orang yang ada pada Korah Tahu dan lah. sisi rumahnya. 到了第二天， Pada hari yang kedua, 以色列人仍然在那里埋怨攻击摩西跟亚伦， bangsa Israel masih tetap bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. 他们忘记了昨天所发生的那个可怕的事。 Mereka lupa bahwa kemarin itu baru terjadi peristiwa yang menakutkan. 地怎么样开口把可拉还有所有的人吞进地里面？ Bagaimana bumi terbelah dan menelan Korah dan juga orang-orangnya. 这一次呢，上帝就用瘟疫来刑罚他们。 Lalu Allah menggunakan tulah ini menghukum mereka. 摩西就赶快叫亚伦来点燃这个香炉，替百姓赎罪。 Lalu Musa berkata kepada Harun untuk segera membakar ukupan untuk memohon ampun dosa. 但是来不及了， Tetapi sudah tidak keburu. 他们当中有人死了，是14700人。 Di tengah-tengah mereka sudah ada yang mati sebanyak 14.700 orang. 也许有的人他们在那里联想到， Juga ada orang-orang yang berpikir, 怪不得这个病毒呢发生在中国的武汉， kenapa virus pandemi ini terjadi di China Wuhan? 因为在那里有很多人还没有信主。
Karena di sana banyak orang yang belum menerima Tuhan Yesus, 所以上帝就用这个病毒来刑罚他们。 sehingga Tuhan Yesus menggunakan virus ini menghukum mereka. 有关这一些事情， Menyangkut masalah ini, 耶稣的想法跟他们不一样。 Tuhan Yesus punya rencana dengan mereka tidak sama. 耶稣说什么呢？ Tuhan Yesus berkata bagaimana? 当时有人告诉耶稣， Ada orang yang berkata kepada Yesus, 他说有人将比拉多使加利利人的血掺杂在他们的祭物中。 orang itu membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur oleh Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. 耶稣就对他们说 Lalu Yesus berkata kepada mereka,：“ 你们不要以为这些加利利人比众加利人他们更有罪。 Jangan kamu kira orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang 所 Galilea 以他们受了这个灾害。 karena mereka mengalami nasib itu. 我告诉你们，不是的。 Saya berkata tidak. 你们若不悔改，都要如此灭亡。 Jikalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa seperti itu. 还有从前希罗亚楼倒塌的时候， Juga kita melihat waktu dulu bagaimana menara Siloam rubuh, 压死了18个人。 menimpa 18 orang sehingga mati. 你们以为那些人比住在耶路撒冷的人更有罪吗？ Apakah kamu kira itu ke-18 orang mati juga lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang tinggal di Yerusalem? 我告诉你们，不是的。 Saya mengatakan tidak. 你们若不悔改，都要如此灭亡。 Jikalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa demikian juga. 有时候我们也有这样的一个错误的思想， Kadang-kadang kita juga mempunyai konsep yang salah. 就是有某一个人或者某一个家庭，他们受到了一些的灾害， Jika ada satu orang ataupun satu keluarga mereka mengalami bencana, 所以我们就联想到不知道哪一个人他们得罪了上帝， juga bagaimana kita berpikir, oh mungkin orang itu terkena hukuman dari Tuhan, 以至于上帝刑罚他们。 sehingga Tuhan menghukum mereka. 现在我们借用这个马丁路德所说的话， Kita melihat Martin Luther pernah berkata, 他说：“既然死是上帝的刑罚， jikalau mati itu adalah hukuman dari Tuhan, 是我们罪的刑罚， adalah dosa hukuman kita. 我们就应该顺服上帝， Oleh sebab itu kita harus taat kepada Tuhan 以真诚和坚固的信心等候我们的刑罚。 dengan sungguh-sungguh, dengan beriman untuk menunggu hukuman kita. 但是在另外一个方面， Tetapi di dalam hal yang lain, 表示这个死不单单与刑罚有关系， hukum mati ini dengan hukuman apa ada hubungannya? 我们肯定的说，上帝必定刑罚我们， Pasti kita berkata bahwa Tuhan pasti menghukum kita. 不是单单因为我们的罪， Bukan hanya karena kita berdosa, 是要考验我们的信心和我们的爱心。 juga akan menguji kita punya iman dan juga kasih. 那么在信心当中是什么呢？ Di dalam iman itu apa? 我们可以看见和体验到说，我们应该怎么样对上帝行事 Kita harus melihat bagaimana hubungan kita terhadap Tuhan dan apa yang kita lakukan. 而且在爱心方面是什么呢？ Juga di dalam hal kasih, 就是晓得我们怎么样对我们的邻居。 juga kita harus bagaimana mengasihi kepada tetangga kita. 那么借着这个事情， Dan melalui peristiwa ini, 提醒我们，让我们能够上帝来试验我们的信心和爱心。 melalui peristiwa ini mengingatkan kita bagaimana kita dengan iman dan kasih kita. 有关这个病毒瘟疫的事情， Melalui berhubungan dengan virus pandemi ini, 不是说今天才有的， bukan bilang baru terjadi saat ini. 在旧约时代几千年就已经发生这样的事情。 Beberapa tahun yang lalu juga ada terjadi seperti ini. 我们要看病毒发生的时候， Kita lihat bagaimana virus ini terjadi, 他们怎么样面对它，他们怎么样来解决它。 bagaimana mereka menghadapi mereka, bagaimana mereka menyelesaikan masalah ini. 我们看这个耶和华降下出疫的时候， Kita lihat bagaimana Tuhan Allah menurunkan penyakit sampar kepada hewan 耶和华借着摩西跟亚伦告诉法老， melalui Musa dan Harun. Tuhan Allah berkata kepada Firaun, 允许以色列人去旷野来敬拜耶和华。
biarkanlah bangsa Israel untuk pergi ke padang gurun untuk mempersembahkan korban. 免得耶和华用瘟疫、用刀兵来攻击他们。 Sebab itu Tuhan menggunakan tulah dan juga pedang melawan mereka. 法老却因着心不是以色列人出埃及， Firaun tetap mengeraskan hati, tidak membiarkan bangsa Israel 所以呢， untuk 上 pergi. 帝就用这个灾难来刑罚法老， Oleh sebab itu Allah menggunakan 10 tulah untuk menghukum Firaun, 好让给以色列人去旷野敬拜上帝。 supaya membiarkan bangsa Israel untuk pergi ke padang gurun untuk mempersembahkan korban. 还没有降下这个第五灾这个初一的时候， Sebelum hukuman yang kelima terjadi, 上帝借着摩西再一次告诉法老， Allah melalui Musa kembali mengingatkan Firaun, 让以色列人到旷野去祭祀耶和华吧。 biarkanlah bangsa Israel untuk pergi ke padang gurun. 若是不允许他们去， Jikalau tidak mengizinkan mereka, 上帝必定会降下严重的瘟疫于他们的深处。 Tuhan akan menghukum, menurunkan tulah yang begitu berat kepada hewan mereka. 第二天，这个事情就发生了。 Hari yang kedua peristiwa ini terjadi. 埃及人的牲畜全部都死了， Hewan-hewan ternak Mesir semuanya mati. 只有以色列人的牲畜一个都没有死。 Hewan dari bangsa Israel tidak ada satupun yang mati. 但是法老还是硬着心不给以色列人去。 Tapi Firaun tetap mengeraskan hati, tidak membiarkan bangsa Israel untuk pergi. 到了第七个灾，就是泡灾。 Pada saat tulah yang ketujuh, yaitu hujan es. 那么法老才向摩西亚伦认错， Pada saat itu Firaun baru mengaku bersalah. 他说：“我这一次犯罪了， Pada saat ini saya sudah 耶和 bersalah. 华是公义的， Tuhan itu benar. 我和我的百姓是邪恶的。 Aku dan rakyatku lah yang bersalah. 这个颠红以及冰雹已经够了， Kilat ini dan juga hujan es ini sudah cukup. 请你求向耶和华求， Memohon untuk berdoa kepada Tuhan Allah. 我就允许你们去，我不再留你们了。” Saya akan membiarkan bangsa Israel untuk pergi, saya tidak akan menahan. 摩西就对他说 Lalu Musa berkata kepada dia,：“ 我一出这个城市， setelah saya keluar dari kota ini, 我要向耶和华举手祷告。 saya akan mengangkat tangan menengadahkan Tuhan, berdoa kepada Allah. 雷必止住， Kilat dan juga hujan 不再降在这个地上。 tidak akan terjadi di dalam bumi ini. 叫你们知道这个全地呢，就是属于耶和华的。 Supaya kamu tahu bahwa semua yang ada ini adalah kepunyaan Tuhan Allah. 从这件事情上给我们看见的，只有向上帝祷告。 Dari peristiwa ini kita mengetahui hanya bersandar kepada Tuhan, Nama berdoa ceka- kepada Tuhan. 泡灾呢才会停止。 Guru dan kilat ini baru dapat berhenti. 我们再看这个大卫在数点以色列人的事情上得罪了上帝。 Kita juga melihat Daud itu menghitung orang, itu juga adalah satu perbuatan yang berdosa. 上帝就刑罚他， Lalu Allah menghukum dia. 上帝给他3个灾难，让他去选择。 Tuhan memberikan 3 hukuman itu untuk dia pilih. 第一个灾难就是国中有7年的饥荒， Yang pertama, kota itu akan mengalami kelaparan selama 7 tahun. 被敌人追赶，逃跑3个月。 Yang kedua adalah dikejar-kejar musuh selama 3 bulan. 第3个呢，就是国中有3天的瘟疫。 Yang ketiga adalah negara itu akan mengalami wabah sampar selama 3 hari. 大卫王真是左右为难，他不知道他应该怎么样选择。 Mendengar ini, hati Daud sangat susah, dia tidak tahu bagaimana untuk menentukan. 最后他向耶和华说 Akhirnya dia berkata kepada Tuhan,：“ 他说我甚为难， hati saya sangat susah, 我愿落在耶和华的手里， biarlah kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. 因为他有丰盛的怜悯， Karena begitu besar kasih karunia-Nya, 我不愿意落在人的手里。 janganlah akan jatuh ke dalam tangan manusia. 上帝就从天上降下这个瘟疫给以色列人。 Lalu Tuhan menghukum penyakit sampar ini kepada bangsa Israel. 单单一个上午就死了7万人。 Baru hanya satu pagi hari ini sudah
mematikan 70.000 orang. 大卫当他看见这个消灭生命的天使，他就向上帝祷告。 Pada saat Daud melihat malaikat ini memusnahkan manusia, Daud berdoa kepada Tuhan. 他说：“我犯罪了，我醒了恶。 Saya sudah bersalah dan saya sudah berdosa. 但是这一群羊做了什么呢？ Tetapi domba-domba ini apa yang telah mereka lakukan? 愿你的手来攻击我和我的家。” Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. 大卫王他买了一个禾场， Lalu Daud mendirikan di sana satu mesbah bagi Tuhan 他就在那里献祭，在那里献平安祭。 dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. 耶和华就垂听了国民的祷告祈求。 Lalu Tuhan mendengar permohonan doa untuk negeri-negeri itu. 那么瘟疫呢，在以色列人当中就止住了。 Lalu tulah ini berhenti. 还有我们看这个所罗门王的祷告， Kita lihat juga doa daripada Raja Salomo 当他建好了这个圣殿以后， pada saat dia sudah mendirikan bait Allah, 在圣殿里面他就向耶和华祷告。 lalu dia di dalam bait Allah memohonkan doa kepada Allah. 他说，如果在他的国家当中有饥荒、有瘟疫， Apabila di negeri ini ada kelaparan, penyakit sampar, hama, dan penyakit gandum, 那么如果有仇敌把这个四围的这个来攻击四围的城市， apabila ada musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, 或者他们遭遇到一些的灾祸、疾病， apabila ada tulah atau penyakit apapun, 当以色列人在这个圣殿里面祷告，知觉他们有罪， lalu segenap umat Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini, 无论他们祈求什么，他们祷告什么， mereka bermohon apa, berdoa bagaimana, 让天上的父垂听赦免他们， supaya Tuhan di surga mendengar permohonan doa mereka. 让他们在这个居住上帝所赐给他们祖宗的地方，能够来敬畏上帝。 Supaya mereka takut akan Engkau selama mereka hidup di atas tanah 在 yang 他 telah Kau berikan 在 kepada 他的 nenek 祷告 moyang kami. 当中，他有提到关于瘟疫的事情。 Di dalam permohonan doa Raja Salomo kita juga melihat dia menyinggung wabah. 他如果认罪，向上帝祈求赦免， Jikalau dia mengaku dosa dan memohon kemurahan dari Tuhan, 上帝就会从天上垂听来赦免他们。 lalu Tuhan yang di atas surga akan mendengarkan doa mereka. 所以现在呢，当我们遇到这个瘟疫的时候， Oleh sebab itu pada saat kita menerima wabah penyakit ini, 我们真能够依靠以及祷告上帝， kita hanya bisa bersandar dan berdoa kepada Tuhan. 祈求他的怜悯， Mohon kepada kemurahannya Dia, 因为我们人实在是无能为力了。 bahwa kita manusia sudah tidak berdaya. 连美国的总统 Trump， Juga kita lihat Presiden Amerika Trump, 还有印尼总统 Jokowi， juga Presiden Indonesia Jokowi, 他们两个人都呼吁他们的子民应该为这个瘟疫的事情来祷告。 mereka juga mendorong rakyatnya untuk wabah yang terjadi ini untuk berdoa. 那么美国总统Trump 他就知道只有一个方法来应付这个新冠肺炎病毒， Presiden Trump juga dia tahu cuma ada satu cara bagaimana untuk mengatasi wabah virus ini, 就是祷告。 yaitu adalah doa. 所以他鼓励他的人民呢向上帝祷告， Oleh sebab itu dia mendorong untuk rakyatnya untuk berdoa kepada Tuhan. 祈求上帝来帮助他们来打败这个病毒，这个看不见的敌人。 Memohon kepada Tuhan untuk menolong mereka untuk mengatasi satu musuh ini yang boleh dikatakan tidak kelihatan. 他鼓励美国人能够专心的来祷告， Trump mendorong bangsa Amerika untuk benar-benar berdoa, 来反省自己， mengintrospeksi diri, 以及来发展他们跟上帝个人的关系。 juga mengembangkan hubungan mereka dengan Tuhan. 祈求上帝来治愈这个美国， Memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkan Amerika, 给那些悲伤的人带来安慰， menenangkan orang yang terluka atau yang terkena penyakit ini, 给那些医生啊、护士或者是医疗工作人，给他们力量。 juga mensupport mereka yang bekerja
di garda depan, dokter, para medis dan juga suster, 让病人很快的恢复健康， supaya orang yang terkena penyakit ini supaya cepat disembuhkan, 让那些受苦的人，让他们重新能够燃起他们的希望。 supaya orang yang menderita ini diberikan satu semangat lagi. 他再一次的说明说，美国人相信祷告的力量。 Sekali lagi dia menyampaikan bahwa bangsa Amerika itu dengan berdoa itu sungguh menguatkan. 他也感谢这个造物主的大能， Dia juga berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Pencipta, 他也感谢上帝赐给他们永生， juga berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan kekekalan. 他们要信靠上帝大能的手。 Mereka hanya mengandalkan kepada Tuhan. 最后呢，他请一个哈利牧师来带领他们祷告。 Pada akhirnya mereka mengundang satu pendeta hari untuk berdoa. 我们看这个我们的总统 Jokowi， Lalu kita melihat Presiden kita Jokowi 当他参加一个民族和人道主义祈祷的一个思想会议当中， pada saat dia ikut di dalam satu kegiatan yaitu doa kebangsaan dan kemanusiaan. 在这个他说，在这个新冠肺炎病毒期间， Pada saat masa-masa pandemi ini, 他说我们印尼应该做各项外在的工作。 kita bangsa Indonesia harus melakukan satu aktivitas di luar. 他说在社区方面呢，应该团结，互相关怀。 Di dalam masyarakat itu harus bersatu untuk bisa saling memperhatikan. 他说邻居与邻居之间呢，要彼此照顾。 Tetangga dengan tetangga harus saling menjaga. 村庄之间呢，应该互相的帮助。 Di desa-desa juga harus saling membantu. 而且各个宗派以及各样的这个群体应该共同团结起来。 Juga di dalam keperbedaan agama, suku, ras juga harus bersama-sama untuk membantu, saling membantu. 那么内在的工作是什么呢？ Dan yang di dalam itu, di bagian di dalam itu apa? 他说要不断的祷告， Yaitu kita jangan berhenti untuk berdoa. 寻求上帝的帮助， Memohon kepada Tuhan untuk memberikan bantuan. 使人民、使整个国家和全世界早日脱离这个病毒的危害。 Supaya setiap rakyat, setiap negara itu dapat melalui wabah ini. 他说让我们低头谦卑的来到上帝的面前， Supaya kita menundukkan kepala dengan rendah hati di hadapan Tuhan. 求上帝给我们足够的力量， Memohon kepada Tuhan untuk memberikan satu tenaga yang cukup, kekuatan. 而且耐心的接受这个灾难。 Juga bersabar untuk menerima pencobaan ini atau wabah ini. 让我们所有的人能够生存， Agar kita semua orang dapat bangkit kembali. 而且能够通过这个智商诬告他上帝的一个考验。 Dapat melalui bahwa ini semua adalah satu pencobaan. 那么在这个病毒期间， Dan di masa-masa pandemi ini, tengah masa pandemi ini, 最好我们在家里不出门， sebaiknya kita tinggal di rumah, tidak keluar, 那么在家里上班做事情， work from home, 或者是他们在线上做买卖， dan juga berusaha online. 不要很多人聚集在一起。 Jangan berkumpul dengan banyak orang. 是不是还有人这样的一个思想非常的高兴 Apakah dengan keadaan seperti ini masih ada orang yang merasa senang? 我终于不必去教堂做礼拜了。 Nah, saya tidak perlu lagi untuk beribadah ke gereja. 或者有的人说终于我不必再侍奉了。 Ada juga yang berpikir, udah saya tidak usah lagi melayani. 是否上帝应允他们的祷告呢？ Apakah ini artinya Tuhan mengabulkan doa mereka? 或者是这个病毒的一个发生， Atau kejadian wabah pandemi ini 是上帝给我们的一个提醒，一个责备。 juga apakah kembali Tuhan mengingatkan kita, menegur kita 要我们谦卑的来到上帝的面前， agar kita merendahkan hati datang di hadapan 我们 Tuhan. 要认罪悔改， Kita harus mengaku dosa, 祈求上帝的怜悯， memohon kasih kemurahan dari Tuhan 好让我们醒悟过来。
agar kita dapat kembali sadar. 一切都是在上帝的掌管之中， Ini adalah semua di dalam penguasaan Tuhan. 不是说人要随心所欲。 Bukannya umat manusia mau semaunya. 有哪一个人会想到， Apakah ada yang berpikir seperti itu? 这个病毒使我们不能够出门，只有在家中待着？ Karena wabah ini kita hanya dapat tinggal di dalam di dalam rumah saja. 而且我们不能够到教会来自由的敬拜。 Dan juga kita tidak dapat pergi ke gereja dengan bebas untuk beribadah. 也许有的人说没有关系， Juga ada orang yang berkata nggak apa-apa. 我们可以在线上聚会，可以在线上侍奉上帝。 Kita juga dapat beribadah, dapat menyembah Tuhan. 其实这一切都是有限的， Tetapi semua ini adalah terbatas. 也就是有一天没有电流了， Jika pada suatu hari tidak ada aliran listrik, 发生了故障， terjadi gangguan, 我们的手机没有电波了， kita punya handphone tidak ada signal, 我们要怎么办呢？ kita harus bagaimana? 能够在线上来聚会，来侍奉上帝吗？ Apakah kita tetap dapat beribadah, menyembah Tuhan? 耶利米先知来提醒我们， Di dalam kitab Yeremia ini mengingatkan kita. 他说：“倚靠人陷入的绑臂，心中离去耶和华的那人有祸了；倚靠耶和华，以耶和华为可靠的那人有福了。” Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. 我们低头祷告， Kita tunduk kepala, kita berdoa. 天父，这个病毒的事实在是非常的可怕。我们人想尽了办法，用各样的技巧，用各样的科学，都没有办法来完全消灭它。有的已经差不多要消灭了，但是主，我们看到这个病毒它会变化，它会重新再来。天父，我们实在是人无能为力。主，也许我们人类在你的面前已经是罪大恶极。主啊，你就用这个病毒来提醒我们，让我们再一次知道说，主啊，除了上帝的帮助，没有人能够帮助我们。主啊，求你施恩帮助我们每一个人。主啊，不论在病痛当中的，也让他们存着一颗希望，让他们知道我们在这个世界上活着，唯有依靠上帝，唯有向上帝祷告，我们才能够免去一切的灾害，一切的灾难。主，我们为着一些在贫困当中，在无能为力，在走投无路的所有的人，我们在你的面前向你祈求仰望。主啊，求你怜悯，求你从天上赐下你的恩惠平安给我们。主啊，让我们能够坦然无惧的来到你的面前，你赐给我们力量，让我们在这个邪恶的时代里面，让我们能够恩上加恩，力上加恩，荣耀主你自己的生命。我们这样祷告，奉耶稣基督名求，阿门。 Amin. 请大家站立。我们以历代与众教会众信徒来宣读我们所相信的使徒信经，来表明我们的信仰。使徒信经：我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，应圣灵感应，由童真尼玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在人间，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。请坐。现在我们要举行奉献。首先我要读一段的经文，是从箴言书11章24、25节。有世上的却更挣钱，有领受过度的还治穷花。好设事的必得丰裕，慈人人的必得慈人。现在我们要进入祷告。
天父上帝，我们感谢你，你无条件爱我们，你的爱长阔高深。感谢你赐平安、喜乐、祝福。祝你的灵感动我们，因为我们现在要把最好的金钱、财富献上给你，来回应我们对你的爱。求你悦纳使用在圣工商，让我们的奉献在世上能够荣耀你的名。阿门。请坐。现在我们要唱圣教诗歌177首，感谢神。感谢神是我救赎主，感谢神丰富一杯，感谢神赐救这同在，感谢神住在我旁，感谢神赐温暖春天，感谢神凄凉秋季，感谢神抹干我眼泪，感谢神赐我安宁，感谢神祷告梦应允，感谢神为梦垂听，感谢神曾经的风暴，感谢神丰富供应，感谢神赐我苦亦乐，在绝望里的安慰，感谢神无限的恩典，感谢神无比慈爱。好，现在我们要结束我们的崇拜，请大家站立，我们要唱上一颂。普贤之下，万国万民，屈身赞美父子圣灵，三位一体，同用同尊，万有之源，万福之本。亲爱的弟兄姐妹们，将你们的心转向上帝，请领受上帝的祝福。愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。阿们。请坐，我们的聚会结束。